أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله، لا يسق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah sekali lagi, pada hari Isnin, tiap-tiap hari Isnin tak melewatkan masa pukul 2.30 waktu pada bulan Ramadan, insya-Allah lagi seminggu dah. Hari ni 20, dah 3 hari. Lagi seminggu pada ibu-ibu dan bapa kau penuntung yang mana duk mengikut dalam stesen Baba Channel FC ni, maka lagi seminggu kita akan berubah pergi kepada malam. Kita pergi kepada malam pula, insya-Allah taala. Kerana kita buat masa pukul sebelah petang pukul 2.30 ni, kerana pada bulan Ramadan. Kerana malam tu kita ada semaya bertarawih. InsyaAllah pada lepas puasa ni kita klik pada masa asar, iaitu lepas pada semaya Aisyah, amat tan kurang lebih kurang pukul 8.15 lepas pada semaya Aisyah. Sekira tidak ada keuzuran apa, sama-sama kita ikuti siara langsung di Baba Channel FC. Ada sekitar warung ni kita akan sambungi. Dengan hari ni dapat dah kita turun bangku. Turun bangku kita hari ni dah 23 hari. Lebih kurang dalam ataupun 7 hari lagi. Hari Senin ke hari Selasa. Mana satu di antaranya, Senin ataupun Selasa. Kalau kita raya Senin, satu hari bulan hari Isnin. Hari Isnin dapat maknanya 7 hari lagi. Kita dapat puasa pada tahun ni, iaitu 29 hari. Maknanya arti puasa gasal daripada bulan gasal. Adapun sekira kalau kita pergi satu hari bulan pada bulan pada hari Selasa, maka kita cukup bulan ganak, iaitu 30. Walau bagaimanapun 29-30 adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ayah dan mama dan sekalian ibu-ibu dan bapa penuntung yang mana duduk di rumah. Bukanlah artinya 29 tak cukup. ataupun 30 cukup.
Maka 29 pun cukup. Kerana Nabi SAW, 9 tahun Nabi berpuasa, dan 9 tahun cukup. Daripada awal tahun yang kedua, selepas Nabi hijrah masuk di dalam kota Madinah, maka turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudati. Hingga siapa? Wa akhirih, hingga akhir ayat sana. Turun memfardukan puasa di atas Nabi SAW sekalian atas umatnya semenjak pada masa Rasulullah tu kepada akhir iaitu kiamat. Tidak nasahkan. Nak ayat katanya ni awal puasa Nabi kita puasa pada tahun yang kedua. Terus sampai kepada tahun yang ke-10 pada tahun dia wafat. Mana artinya 9 tahun Nabi kita berpuasa. Tak salah ingat. Maka 8 tahun ni 29. Itu mengikut pada satu hadis. 29. Satu tahun saja hok ganak 30. Maka banyak Nabi kita puasa dengan bulan Gasal. Bulan Gasal iaitu bulan tak cukup gu. Jadi berarti di sini kita kata puasa 29 ni tak cukup, mana tak boleh lah. 29 maknanya bulan Gasal. Dan bulan tak cukup gu. Kerana bulan Islam kitanya dia ada dua ada dua bahasa. Iaitu 29 dengan 30. Berlain dengan bulan iaitu Buzawiyah ataupun bulan Inggeris. Iaitu dia ada 4. 31, 30, 29, 28. Adapun bulan di dalam Islamiah kita iaitu 29 dengan 30. Jadi berarti kalau kita puasa tu 28, wajib kita qada sehari. Ada masa tahun tu dulu dah. Ingat saya kecil-kecil, puasa 28. Ni wajib kita kena qada. Wajib kita kembali semula satu hari. Ada pun bagi perempuan hok mari bulan tu memanglah. Dia tu kena ganti semata-mata. Beradat dia tu 7 ataupun 8 hari. Tu pada mama-mama dan ayah. Jadi arti di sini puasa 31 tidak ada. Maka haram kita pergi puasa pada hari nahar upama hari raya. Memang kalau kita puasa 31 mana kita puasa hari raya sehari. Mana tu haram. Lagi pula tak sah. Salah satu kita tak sah puasa pada iaitunya kita puasa pada hari nahar. Upama hari Yaumut Tasyrik pada raya haji. 3 hari selepas pada nahar 1 hari. Hari ini saya tak melanjutkan masa, tak melewatkan. Alhamdulillah sekali lagi banyak kita syukur dengan Tuhan. Kita berada di dalam sihat wal afiah. Pada bulan Ramadan tahun ni, akhir-akhir ni dia ada kemarahan. Untuk bagi orang mencari rezeki dengan kemarahan ni, seperti orang menoreh motong dah. Banyak kita sama-sama dah talbiyah upama bertasbih mengucap syukur dengan Allah SWT. Akan kita walau bagaimanapun itu semua adalah takdir daripada Allah. Sebagaimana kita mengaji akidah dah tamat memang kita orang Islam kena ada dalam hati senubari kita iaitunya qada dan qada. Salah satu rukun iman yang ana. Qada dan qada memang datang daripada Allah. Tak suka-suka pada akhir Ramadan lebih kurang ada sekitar 10 atau 15 hari dah ni kemarah. Sehari dua ni halak panas halak kuat sikit dah. Jadi unsa Celsius dia tu akan pergi sampai kepada 40 lebih lah. Nak katanya panas. Tapi walau bagaimanapun tempat kita sihat. InsyaAllah dengan 10 akhir ni banyak kita berdoa dengan Allah. Saya sekali-kali ada lagi 7 ataupun hari lagi dan sama-sama kita menadah 2 tapak tangan naik ke langit.
Nah, supaya Allah Ta'ala makbulkan doa kita, supaya Allah Ta'ala terimakan sekalian ibadat kita semenjak daripadanya awal Ramadan, iaitu daripada hari Ahad sampai kepada hari ni hari Isnin, dah 23 hari. Nah, kita agak katanya Allah Ta'ala tengok di antaranya puasa-puasa hamba dia, di antaranya tempat kita ni, bahkan seluruh dunia akan Tuhan beri laksananya rahmat daripada dia dan bertaburan atas kemuka bumi dan ampun sekalian kesalahan daripada orang-orang berdosa, termasuknya kita sendiri dan saya sendiri pun demikian. Maka saya lah paling ragu berdoanya supaya ampun dosa. Lepas tu sekali dengan kaum keluarga yang duduk dengar di dalam Baba Channel FC kita ni, sama-sama kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi ajaran Allah SWT untuk kita mendapat diri kita, iaitu selepas daripada kita hidup menuju arah berjumpakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bermaksudnya. Maka sebanyak-banyak Tuhan terima dalam ibadat kita 10 akhir ni, dan sekali-kali kita munajat, banyak berdoa kita, banyak kita bertakbir, banyak kita beristighfar, bertasbih dan selawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala melanjutkan umur kita lagi, sama-sama kita boleh beribadah dan kita semaya dan kita berpuasa pada tahun depan lagi. Sama-sama saya sendiri sekali dengan kaum keluarga ibu bapa, mana ia ikutinya secara langsung, dan sama-sama kita menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak melanjutkan masa bagi saya nak baca satu daripadanya, iaitu surah At-Takasur, sebagaimana Tuhan cerita di dalam ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yakin summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Alhamdulillah. Surau pun tak berapa terang mana akhir 20 ni begitulah. Capu dengan panah katik sikit-sikit. Tapi kalau lepas buka puasa hari tak berapa nyata lagi, jadi serak pula dah. Awak masuk manis-manis kau batal tekak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang Allah Ta'ala dah cerita pada ayat ni? Surah At-Takasur semua ada 8 ayat yang bahasa Mekah. Ayat tu di Mekah dibahasa kepada ayat iaitu Makkiyah, Makkatal Mukarramah. Ayat yang Nabi 13 tahun duduk di dalam tanah Mekah, maka turunkan ayat suci Al-Quran melalui Jibril alaihi salam ataupun Jibril alaihi salam kepada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa kepada kita sekarang. Dan manakalanya Rasulullah hijrah pergi ke Madinah 10 tahun, ayat Al-Quran turun di dalam Bana Madinah, iaitu namakan ayat bahasa Madaniyah, Madinatul Munawwarah 10 tahun gana. Makanya capu semua dua negeri ni, dua balad ni, dua makan tempat ni, jadi 1000 ayat lebih. Ni ayat suci Al-Quran. Ayat ni sampai ke bila pada ibu-ibu dan bapa, mama-mama dan ayahnya, terus sampai kepada hari kiamat. Tidak ada nasah. Tidak ada ragu-ragu lagi. Ni ayat suci Al-Quran. Sabit tu Nabi katanya, Bismillahirrahmanirrahim, inni taraktu fikum musnaini in tamassaktum bihima falam tadillu ba'di
kitabullah wa sunnati rasulih. Nah, walam tadillu min ba'di. Selepas daripada Nabi kehilangan, iaitu dua hak Nabi tinggal, iaitu kitabullah, laksana kitab Allah, ayat suci Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan iaitu perkataan aku sendiri, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik, ayat ni sekali-kali Allah Ta'ala memesan pada masa tu, pada masa iaitu Nabi kita duduk di Mekah, dia sebar agama 13 tahun. Ni tahu Nabi sebar agama sehabis-habis dahsyat, sehabis-habis ragu, sehabis-habis susah pada ibu dan bapa, ayah dan mama, susah. Allahu Akbar. Seorang sendiri yang tidak ada kawan-kawan. Abu Bakar mari tak hala ke sayur, hala ke tengah dah. Nah, orang yang awal masuk Islam dengan Rasulullah, iaitu orang perempuan, kena kepada isteri dia sendiri, Sayyidatuna Siti Khadijah sendiri binti Khuwailid. Ni orang awal masuk Islam. Tapi walau bagaimanapun ngas duduk pada masa tu Rasulullah dengan secara sulit. Nah, makanya dengan secara sulit-sulit, dengan secara senyap-senyap. Nah, sehari 2 hari mana sore, duduk sebulan 2 bulan sore, hingga sampai 450 orang dalam masa ni tahun. Ni nak katanya susah Nabi kita. Nah, dengan seorang sendiri mendapingkan, nah, sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi dengan secara sulit-sulit, lesunya Rasulullah. Tapi di sini nak kata tak kalah menurunkan ayat ni, nah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur. Tidak, Allah Ta'ala tak setuh lagi. Banyak pada masa setaranya sampai kepada tengah-tengah, iaitu Qur'an ke 10, 11, 12 ni yang berat sampai kepada sekarang tu, iaitu banyak manusia di antaranya hamba-hamba Allah Ta'ala lalai, rupa-rupa lalai dengan Allah, rupa-rupa terlupa, rupa-rupa awak tak bergaduh dengan agama, rupa-rupa tuan dah hadap lagi, ada sehari 2 lagi nak mati, tapi dia lalai. Tak lain tak bukan 2 kali. Hak Tuhan cerita di dalam ayat suci Al-Quran pada ibu dan bapa, nyata ni. Satu di antaranya ngikut pada tafsir. Nah, saya baca saat ni, satu di antaranya lalai dengan harta. Manusia punah tubuh dengan harta, rusak dengan harta, sedikit punah akhlak dengan harta, punah adik-beradik dengan harta, punah sahabat dengan harta, lebih lagi punah kita dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala pun dengan harta, punah akidah dengan harta, rusak kita akidah dengan Rasulullah dengan harta. Na'udzubillah min zalik. Tidak, Allah Ta'ala tak setuh lagi. Katalah 110 orang boleh kedak orang hak mulai, sikit Allah Ta'ala cuba dengan harta benda, maka kita rusak. Mau tidak, Allah Ta'ala tak setuh lagi, lalai lupa mereka itu di kalangan hamba dengan harta benda. Satu pertama. Yang kedua, dengan anak pinak, anak cucu. Bahkan yang ketiga, Allah Ta'ala cuba dengan perekat. 3 ni lah ada jadi kerosakan kita hari ni. Dia membela diri kita, dia buat diri kita rusak, punah ala sekitar jiran kita, ahli kampung, tempat pendudukan bandar. Kalau bandar, punah bandar. Bukan punah bandar, punah manusia ataupun hamba Allah Ta'ala sedikit hidup dalam bandar. Nah, duduk dalam kampung, punah manusia dalam kampung. Sampai itu hari ini sekali-kali agama tepat. Agama pula dia kena sedikit bawa, dia kena tunai. Bukan kita duduk atas agama, kita duduk dalam agama. Ngajilah agama. Dalam hal mengaji agama dah tu pun tak sudah lagi. Banyak yang rusak dengan harta benda. Banyak tempat sekali-kali di dalam ayat suci Al-Quran Allah Ta'ala setuh di antaranya
Di antara hamba-hamba dia bunuh dengan harta benda. Akhlak dia, hidup dia hari-hari dengan harta dia rosak. Milik hak tu hewak cuba sikit sebanyak. Banyak kalau kita tunda mari kepada korong. Masa korong. Bunuh dengan harta benda. Bunuh umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa iaitu orang menentang Nabi Ibrahim di kalangannya Namrud. Walahan Namrud ni tak ada orang lain sekali kena kepada anak cucu Nabi Nuh, cucik Nabi Nuh alaihissalam je. Tapi kurosakkan dia dengan harta juga. Nombor dua kurosakkan dengan perekat. Lebih lagi kurosakkan kita hari ni dengan anak cucu. Sampai kalau kita tengok dalam pengajian kita, tiap-tiap bandar kampung. Makanya kalau duk berhimpun 2, 3, 4 orang. Tak ada buku lain cakap hari-hari dengan harta benda. Di sinilah sekali-kali kita takut sekali-kali kerana rosak keimanan kita hari ni, rosak keyakinan kita hari ni, jadi balah seteru, bercerkah tak lain tak bukan dengan harta benda. Kerana harta benda ni Allah Ta'ala menikah dengan kita hari beranak lagi. Hari beranak. Beranak hari ni kita menikah dengan harta benda. Kerana kita daripada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harta benda tu adalah harta benda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak kita mari di mana tak ada. Semua hak Allah Ta'ala berlaku. Jadi Tuhan nak uji di antara keyakinan kita. Tuhan wi mata, wi telinga, wi stok otak, bubuh hati senobari, bui harta kepada kita, pandai kita sedikit. Kita jaga daripada harta benda kita. Di hari ini banyak sekali-kali mereka rosak dengan harta benda. Sebab itulah Tuhan setuh katanya, mereka telah melalaikan mereka itu daripada taat. Sehingga mereka itu sapa kepada ziarah kubur. Bukan melalai mereka itu dengan harta benda lagi sekat 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 dah. Seumur dia hidup. Kalau umur 100 duk lalai. Tinggal habis dalam agama. Hani hok takut sekali-kali. Dalam hatu adalah 10 cabut 2, 10 cabut 3. Tapi learning alhamdulillah banyak kita dalam rakam kaum keluarga kita hamba-hamba Allah Ta'ala kat kampung kat bandar pun banyak di antaranya mengaji agama. Kalau tak mengaji agama langsung payah kita nak jaga harta. Kerana harta benda ni dia berlawan dengan ibadat. Berlawan dengan nafsu kita. Nafsu kita dengan semaya lagu mana? Mudah-mudah kita cakap. Dia tak asing. Dengan semaya dia tak mau. Lebih lagi dengan puasa. Dengan zakat begitu juga. Kerana dia habis. Dengan haji beratus-ratus ribu habis. Takkan masa sekarang sampai ke 200, 300 ribu satu orang. Sekelami 2, 3, 500, 600. Ni pada tahun ni katakanlah. Ya katanya dengan harta benda ni nogi buat hati luah upama hati kita yakin betul-betul dengan Allah payah. Sebab itulah lalai di antaranya hamba Allah Ta'ala hari ni sabit dengan harta benda. Hatta hingga siapa kitanya zurtumul makabir. Siapa kitanya berziarah kubur. Bawa khabar. Tapi khabar di situ apa boleh buat? Rusak habis sekalian akidah kita. Rusak habis sekalian ibadat kita. Rusak habis sekalian tutunan kita hari-hari. Jadi Allah Ta'ala taruh umur kita nya ada 70, 80 mesti sia-siakan masa dengan harta benda. Iaitu nasabah kepada duk jagung. Duk buat kebun tah bukit. Dia tinggal habis dengan segala mengaji agama. Tinggal habis kalau hak kasih sayang dengan kita seperti mana-mana ni kan. Antara semaya puasa. Dengan puasa dia tergamuk tinggal. Dengan semaya dia tergamuk lepas. Dengan mengaji sama telah lagi dah. Kerana kebun 3 rai. Ataupun kerana bukit 2 rai. Ataupun kerana kereta baru, motor baru. Ataupun kerana duk cari nak bina ke rumah. Kehidupan kehebat kemewahan dia. Maka di sini sekali-kali hingga sapanya Tuhan sendiri kan jaga dengan kita, takut jadi rosak, takut jadi melampaui batas, takut galib melalai. Mau tidak Tuhan tak setuh lagi. Banyak di antaranya hamba pada masa tu turun mari kalau tengok pada korun mana ni, pada masa Musa alaihi salam bunuh daripadanya iaitu korun. Walah korun ni tak ada orang lain sekali.
daripada sepupu Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana dia tu masa dia susah. Korong ni masa dia susah. Masa dia susah dia satu orang yang teguh beriman. Dia orang beriman dengan Allah SWT dah. Kerana dia rapat sekali dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Di kalangan dia sepupu. Tu nak mengikut pada satu sejarah. Rekah dalam sejarahnya Musa dengan korong ni sepupu. Maka satu kali satu masa dia minta. Kerana kesusahan dia sangat. Ni cerita pada ibu-ibu dan bapa ayah dan mama. Minta dengan Musa alaihi salam berdoa dengan Allah Taala. Kerana dialah orang yang jaga fakir miskin dalam tempat teh. Dialah orang batu kan anak-anak yatim. Dialah sebagai khidmat bertabarruk. Dialah orang jaga agama sekali-kali. Salah satu teguh di dalam keimanan, keyakinan untuk gerbe daripada harta-harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dia orang pemimpin. Selepas daripadanya dirata oleh Musa alaihi salam. Tapi dengan dia susah berdakwah, dengan dia susah, makanya dia mintalah dengan Musa, wahai Musa, berdoalah kepada aku sedikit untuk dapat harta benda, supaya aku boleh berkhidmat, bertabarruk. Sedangkan aku ni duduk dalam badan ni dah. Duduk dalam badan jagakan anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang susah di dalam tempat dia pada masa tu. Iaitu negeri Mesir. Akhir lagu mana? Dengan Musanya berdoa sedikit sebanyak. Permintaan Musa dengan Allah Ta'ala sebagai berdoa, diberikan oleh Allah Ta'ala ganjaran doa Nabi Musa, keberkatannya akan sehari demi sehari menggantikan bulan, tak ada berapa tahun korang akan jadi kaya. Sehebat-hebat kaya dah tahu belakang dah pada ibu-ibu dan bapa korang ni hingga siapa kita sebut harta kerem kalau bertemu le tanah. Bertemu mah le tanah pun harta kerem. Harta cerung. Kalau bertemu di mana? Dalam sungai pun harta cerung. Kalau orang jatuh pun cerung semata kita. Orang kata tu nak masyhur korun. Akhirnya maka dianya sebenar-benar orang yang paling nombor satu awal orang diraka dengan Allah Ta'ala. Hingga siapa sebanyak-banyak harta dia tak keluar zakat. Dan sebanyak harta dia lepas sebelah belakang agama Allah Ta'ala. Ia betul-betul masa susah dia gerban jiwa akhlak dia, raga untuk fakir miskin, untuk masyarakat ramah. Tapi tak kalau kaya dia akan jadi satu orang yang satu orang yang banyak derhaka dengan Tuhan. Lagi akhir sekalinya hingga siapa dia ni dilaknatkan oleh Allah Ta'ala sebesar-besar laknat, dimerkakan oleh Allah Ta'ala, tergelar harta dia. Siapa ke learning setengah pendapat kata tak sutuk lagi kepada bumi yang ketujuh. Ni nak ayat atau dalam bumi yang ketujuh. Bukan dia main. Sikit-sikit sekali duk telah harta sekali dengan badai dia. Bahkan korang ni satu orang yang mati dia di dalam kafir. Dalam orang yang diraka dengan Allah Ta'ala, iaitu yang tidak reda ke bijak tah belakang bumi daripada harta memiliki kekayaan dia. Musnah sekali-kali. Na'udzubillah. Inilah contoh tauladan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut sekali-kali cerita korong. Bahkan budak-budak kenal. Di antara cerita korong ni, sejarah dia sehebat sekali-kali. Satu contoh selapis demi selapis akak-akak contoh korong. Orang kaya lagi orang diraka dengan Allah Ta'ala. Lagi bakhil kepada fakir miskin dan segala orang tempat masa dia duduk masa tu. Nak kata ni lah, takut sekali-kali kita ketika cuba Allah Ta'ala. Sikit sebanyak kita dak makan daripada harta Allah Ta'ala, banyak kita berdoa di hari ni supaya kita bersih cuci. Kita tidak kehasilan daripada apa pun duk makan minum air daripada Allah, duk pakai cahaya matahari, makan minum apa semua anggota kita, cuba kita cek mana kita. Tak ada sekali-kali. Di sini apabila kita tahu daripada sifat takabur, tahu daripada sifat ikhlas, dia mari sifat takabur. Apabila mari sifat takabur, dia berani lawan. Dia berani buat akan segala hak daripadanya, benda-benda hak Tuhan lagi. Dia berani menetai Allah SWT. Sekira dia ada harta, sekira kalau tak ada Tuhan, tak ada Allah pun dia sanggup pegangnya dia. Kata ni harta dunia sekali-kali manis. Walaupun mereka itu setelah kan beriman dah, tapi Tuhan uji dengan harta benda sedikit akan dia lepas.
lek belakang daripada agama-agama. Benda-benda dia beriman dah dia akalnya. Sikit-sikit sekali dia tergamak boleh. Sanggup dia tinggal semaya, sanggup dia tinggal puasa, sanggup dia boleh kerja maksiat. Kerana dengan kekayaan gitu, dia berasa manis. Nauzubillah. Hari ni dengan bulan puasa, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berasa manis dengan ajaran Tuhan. Berasa manis dengan puasa. Berasa manis dengan semaya. Berasa manis dengan zakat, mengeluar berkhidmat, bertabarnak jadi tangan atas. Berasa manis dengan baca Quran, berzikir. Kerana semua tu adalah dinding daripada neraka. Nah, puasa dinding daripada neraka, beribu-ribu dinding bahkan katanya. Dan semaya pun beribu-ribu dinding daripada neraka untuk memudah kita pergi syurga. Semua ibadah, semua kita buat baik dengan Allah Ta'ala mudah-mudahnya. Itu dinding daripada keazaban. Lebih lagi fitnah kubur. Dan benda maksiat adalah sebagai memudah kita pergi ke neraka, mendinding kita pergi kepada syurga. Seperti mana Tuhan akan contoh, iaitunya Haman. Ni juga salah satu orang bawah dagu daripada Fir'aun alaihi laknatullah. Fir'aun kurusakkan dia tak lain tak bukan dengan anak cucu, dengan perekat, juga dengan harta benda. Sampai Tuhan sebut di dalam ayat suci Al-Quran. Dan selapis demi selapis sampai sekarang tak ada lagi orang yang selamat dengan harta benda. Kalau kita tak jaga sebenar-benar. Malaikat satu kalau tengoknya Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Nabi Allah Sulaiman pada ibu-ibu dan bapa, walaupun mahaligai dia setengah daripada langit. Harta dia begitu juga banyak. Tapi apa sejarah harta dia, ia Tuhan tidak ia catat dalam Quran yang bersangat. Kerana Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam dia cerita dengan umat dia. Sekira mahaligai dia tinggi besar, harta dia banyak, dia jadi raja yang paling hebat, Raja Sulaiman. Tapi kalau ada dalam hati dia sifat sebesar biji sawi takabur, ananiyah dalam hati dia, makanya tergelarlah mudah di antara dia sekali dengan mahaligai dia ke patak bumi yang ketujuh. Ini nak katanya pas tergelar ke tak? Tak ada tergelar. Tak ada usap sikit walaupun besar biji sawi, walaupun sedikit daripadanya harta Nabi Allah Raja Sulaiman upama Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Di sini nak notis katanya baik hati, melia hati Nabi Allah. Kita marilah kita akak contoh daripadanya ayat-ayat suci Al-Quran, sejarah Nabi dulu, sejarah fak-fak waliullah, aulia sekalian tu kita mari bawa perangai hok mana akhlak-akhlak yang mulia. Salah satunya akhlak iaitunya Luqman. Tuhan ada cerita banyak sekali-kali Luqman dia nasihat kepada anak dia. Pagi-pagi dia betul-betul jaga dia untuk syirik. Takut anak dia syirik, sekutui dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sekutui dengan Allah tak selamat. Kalau gitu semasa kita hidup dunia ni sekali-kali banyak cuba. Harta adalah ujian. Anak cucu kita ujian. Tak gitu ke? Perekat kita ujian. Juga uji dengan anak cucu pun siapa di pintu kubur juga. Hingga siapa kita umur 70 dah. Cucu tah belakang, cucik tah kepala bahu. Mopak pergi kerja makan gaji lebih. Boleh gaji kita 2,000 sore, 3 orang 6,000 kita tak ada arah dah. Walaupun anak kita sendiri yang tidak tutup agama, semaya tak semaya kita tak biasa tanya. Kita ke belajar agama kita tak biasa setuh dengan anak kita. Kerana hari ni adalah hari dunia, hari duit punya pasal, hari harta benda dak dapat. Tuhan lepas ke piyah, lepas ke belakang. Rasulullah ni mana lagi kita hari ni tak sebut. Tak ada dah. Dia banyak bukan nak setuh kepada anak cucu hok tinggi ada pekat makan gaji. Tapi nak ayat kata hari ni kita kena jaga. Banyak sekali-kali dunia pada akhir dunia ialah fulus, dunia duit, dunia harta. Banyak sekali-kali Tuhan sebut dalam Quran. Tidak Tuhan tak setuh lagi, iaitu satu daripada surah, iaitu suratul Isra. Sebagaimana Tuhan kata Bismillahirrahmanirrahim, firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'alanya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat wa akhirih, hingga akhir. Al-mal bermula harta, wal banun dan sekalian anak pinak kamu tu. Zinah Tuhan katanya adalah perhiasan saja.
Anak kita perhiasan. Harta perhiasan. Tapi walau bagaimana kalau kita didik bui kena, dia ada antara harta-harta kita, alhamdulillah. Nah, harta kita jaga kita. Harta kita bukan mesti katanya semua tak perhiasan dunia. Sebagaimana kalau kita baca satu hadis Nabi katanya, harta kita yang bermaksudnya, harta kita adalah pendidikan kita. Untuk kita belayar di dalam kubur, juga selamat kita fitnah kubur, selamat kita daripada masyarakat. Lagi akan kita buka pintu syurga dengan harta benda kita. Sikit sebanyak kita milik. Karena kita jaga dengan tuntunan Allah Ta'ala. Kita jaga dengan sebagaimana hak Nabi cerita. Sebenar-benar jaga, bawa harta kita, naik harta kita semasa hidup dunia 60-70 tahun atas jalan agama Allah Ta'ala. Banyak kita bersedekah, banyak kita berkhidmat, jaga anak-anak yatim, fakir, miskin. Sekali-kali Tuhan sebut di dalam ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hingga akhir ayat. Adakah kamu tengok ya Muhammad? Yukadzibu bid-din, mereka itu dok membakit bahu, dok mengalu-alu dengan agama. Bahawasa dia kata dia beriman, dia dah Islam ya sebenar, tapi Tuhan kata engkau dak sekali-kali. Ni kita takut sekali-kali. Selagi engkau ialah tak bui makan, tak lipoh ruah harta kamu kepada fakir, miskin dan anak-anak yatim. Ni nak kata harta ni adalah satu benda yang ujian paling besar kehidupan kita hari-hari ni. Nah, kerana kita ni hari ni dengan harta benda tak serupa zaman 100 tahun lepas. 100 tahun lepas rumah lagu mana dia duduk? Jamin rumah toki kita. Ya selabe we bertukar jamin dengan tempat tidur, tak ada gapo. Lagu tu lah tiap-tiap orang, tiap-tiap kampung, tiap-tiap bandar pergi jalan ke mana. Jamin masa kita duduk sini nak pergi kepala 4 hari 4 malam rumah toki saya. Nah, kanda sama lado nak pergi mengaji di Bermain. Tak apa, tak ada bergaduh apa. Nah, pergi situ berada situ semalam ni. Nah, siapa di Copling semalam ni, siapa di Palas semalam ni, nak pergi siapa ke Bermain. 3 hari 3 malam berjalan. Kanda beras sama lado. Tapi lo ni dia pergi dengan masa 3J ataupun 2J. Sej 3J pergi kelik dah. Ni nak ayat atanya dunia maju. Dunia pitih. Dunia duit. Dunia sekali-kali Tuhan uji dengan harta benda. Dengan madah, dengan mata benda dunia. Ini sebagai permulaan pertama kali. Yang kedua, hak nyatanya Tuhan uji dengan anak pinak. Kerana anak pinak masa dulu banyak anak pinak kita mengaji agama. Anak pinak kita, anak cucu kita mengaji Quran masa 50 tahun, 100 tahun lepas dah. Tapi masa 20 tahun hadap kau ni tengok lagu mana. Bahkan anak kita sebuah rumah mana hak pandai baca Quran 4-5 ni beradik. Mereka tulis, mereka ini khusus bagi Quran. Duk tahfiz upama hafizah, upama hafiz. Nah, mau tidak begitu terlupa sekali-kali kita. Na'udzubillah min zalika. Juga perekat kita hari ni. Kita pergi dengan perekat. Kadang-kadang adik-beradik kita terlupa dengan apa ni? Dengan sains sobat. Karena kita pelago dengan sama susuh. Ada sama tajir. Tak seperti masa 40-50 tahun, 100 tahun dulu ni saya duk bilang. Anak banyak kata ni agama Tuhan banyak dah. Banyak nak jadi right kerana kita sendiri juga. Kita sendiri juga tak jaga dia. Kadang-kadang kita ambil hak mudah-mudah mari pakai. Na'udzubillah min zalika. Nah, sekali-kali kita kena jaga ujian sekali-kali. Kalau kita tak ada harta pun uji juga. Nah, sampai satu sesak kita hari ni. Sesak kita pun dengan harta benda juga. Nah, terlalu jadi rusak juga diri. Nak kata kena kita sipir hati dengan mulat. Nah, sipir jaga hati kita biar mulat supaya kita nyululuh kepada jalan yang benar. Nah, Allahumma wahai Tuhanku, janganlah uji sangat dengan harta aku milik lebih kurang. Supaya aku duduk di peringatan dalam agamamu ya Allah. Sekali-kali kita kena jaga 3 perkara hak nyata nah di dalam ayat suci Al-Quran. Sekali-kali banyak, iaitu satu dengan harta benda, yang keduanya ialah dengan anak cucu kita. Hari-hari kelebihan dia tunjuk rasa laksana bijak kelebihan kita atas hasil anak cucu dapat makan gaji ke, dapat harta benda ke hebat teh. Dan juga dengan perekat kita sendiri, perekat anak cucu kita. Ia nak merosakkan agama kita hari ni seterus panjang masa. Hingga sampai berlapis-lapis semenjak daripada kita kepada anak kita, cucu-cucu kita, merosakkan daripada peringatan dengan Allah,
rusak keyakinan ni, rusak keiman ni, rusak hari-hari kita duduk, malam-malam terlupa kita dengan Allah, lalai kita hingga sampai hari mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali-kali kita jauh. Na'udzubillahi min zalika. Sebab itulah tidak Nabi kita jemu sembuh. Nabi kita tak jemu sembuh ni. Jaga sekali-kali. Nah, satu kali Nabi kelik daripada kota Bahrain. Nabi kelik daripada sahabat Nabi kelik daripada kota Bahrain. Nah, sedekah Nabi baru sudah semaya subuh di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi dia sendiri. Gepuh dia. Nah, iaitu sahabat-sahabat lebih kurang 450 orang kelik perniagaan daripada kota Bahrain. Duk bagi harta di depan Masjid Madinah pada masa tu. Ada Madinah masa tu, masa Nabi tak seperti Madinah sekarang. Dia tak ada luah, jadi lama yang luah gitu dah. Dia banyak bukit-bukit kat tepi masjid ni. Lek belakang depan masjid nak pergi kepada masjid Bakit tu, kata mengikut pada sejarah dua bangku bukit tu. Walah dekat sangat lah ni kalau kita hitam gitu nampak dah. Lebih kurangnya 200 400 meter gitu ya. Tapi dua butir bukit pada masa Rasulullah. Nak disapa kepadanya masjid Bakit dah. Itu apa ni, kubur Bakit. Maka nak tatkala pada sejarah saat ni giyuh ramai di antaranya sahabat-sahabat Nabi hak daripada Bahrain duk bagi harta. Di dalam perniagaan dia lah. Makanya Nabi terbaik menyahut iaitunya berkata terhadap sahabatnya, sekali-kali Rasulullah mengangkat suara tinggi, suara dengan suara deras. Wahai sahabatku semua, ya aku tak takut daripadanya kamu sesak dan susah. Ya paling aku bimbang sekali-kali, ya paling aku takut setelah mu dapat harta benda, mu dapat kekayaan dah, maka ya aku takut mu terlupa dengan Allah Ta'ala. Dah mu dapat kaya, dapat harta benda, sekali-kali tu uji. Mu terlupa dengan Allah, mu terlupa dengan agamu, ya apa kamu dak bawa hari ni? Maka pada hari itu juga sahabat-sahabat lepas harta habis. Sahabat dia mudah apabila Nabi kata dia serah selalu kopo-kopo harta semula pergi sedekah kepada anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang susah dalam sekitar kota Madinah. Ayat kata ni dia. Kita hari ni kadang-kadangnya ayat katanya tu karo halal. Kalau haram pun kita harta daripada hasil haram, maka kita kacai hidup cubik, kacai hidup colek, kacai hidup usaha juga. Sabit tu sekali-kali satu ketika Nabi takut sekali-kali dengan harta benda yang haram, masuk ke dalam mulut, terus kita disapa ke dalam perut, dijadikan daging darah, nanah tulang upamanya, hasil daripada harta yang haram, makanya yang membawa pada kita tu rusak pula dah. Tubuh kita. Kerana sekali-kali makan daging ataupun umpamanya darah, nanah lemak kita ia tumbuh daripada harta yang tidak cuci, makanya fannaru aula, tubuh kita tu adalah tetap api neraka yang sepatutnya makan. Sebagaimana satu kalinya di dalam hasiah katanya, bismillahirrahmanirrahim, wa man ta'atum mimman haramai ya'kulu mislul bina' fauqa mawjin yuj'alu. Ketaatan satu orang itu di atas kehasilan daripadanya harta-harta yang diberikan oleh Allah SWT. Kalulah gaji dia, kehasilan dia daripada harta yang haram, harta yang tidak ada cucinya, makanya seperti engkau bina mahaligai di atas ombak. Kata Nabi. Seperti dia binakan sebesar-besar mahaligai di atas ombak. Bina sudah apabila ombak besar mari bang gerem buta. Jadi ibarat kata dia baca ayat suci Al-Quran, upama dia mengaji Quran, dia puasa, dia berzikir, katalah dia semaya sekalipun, apabila sudah semaya tarawih, upama sudah semaya fardu, maka bum gelar daripadanya kebajikan hok dia semaya, upama hok dia puasa, katalah hok dia haji, hok dia baca Quran. Kerana tubuh badan dia, kehasilan dia makan daripada benda yang haram. Na'udzubillahi min zalika. Di sini setelah kita Allah Ta'ala buidah kepada kita daripada kemiliki, iaitunya harta, maka wajib sekali-kali kena jaga.
Bukan masalah sunat, bukan masalah haruh kita jaga. Semua hukum wajib jaga harta. Kerana kita akan disoal di akhirat esok, dua tu baik. Satu, harta benda jalan masuk. Ya kita duduk pakai hari ni, duduk tak rumah hari ni, duduk makan hari ni, duduk naik hari ni, duduk tidur hari ni. Semua duduk guna, duduk ambil istirahat manfaat hari ni akan ditanya. Masuk ke jalan haram ke jalan halal. Dan hari esok ditanya juganya, adakah terbaik daripada harta benda hak tu habis sikit sebanyak ke jalan haram ke jalan halal. Menepati dua. Masuk ke jalan haram ke jalan halal. Daripada harta kita dak ambil manfaat dak guna kita, daripada duit pitih makanan kita, minuman kita hari ni, setiap-tiap hari, setiap-tiap malam, daripada kecil kita sampai ke umur 60 70 katakanlah. Dan terbaik pula hari-hari, terbaik ke jalan haram ke jalan halal. Dua. Dan menepati somai. Makanya kita kena jaga. Balik mari kena jaga dua. Nah, mintaklah walaupun sedikit we masuk ke jalan halal. Walaupun banyak sekali-kali wang kita, harta benda, jauh sekali-kali ke jalan haram. Kerana Nabi kata akhiruz zaman. Akhiruz zaman tak kala kita jakah 30 40 jakah berjumpa selalu harta benda. Tapi banyak ke harta yang haram. Nauzubillah. Takut sekali-kali hari ni tak ada gapo satu. Tapi setelah pejam mata kita nyata. Habis Allah Taala aku mari handai. Tengok di kelis sendiri. Seperti gambar roye. Satu-satu tiap-tiap saat, tiap-tiap masa. Jadi alhamdulillah lah. Banyak kita berdoa dengan Allah Taala supaya kita dapat rezeki yang halal. Janganlah Allah Taala cuba dengan harta benda kita milik hari ni. Kalau nak masuk haram sedikit pun, tak usah masuk. Banyak sama telah takut sekali-kali dengan ujian. Anak ayat katanya kita kena jaga sekali-kali. Dan pula kita nombor satu lagi, kita kena jaga dengan anak-anak kita, anak cucu kita umpamanya, bahkan ahli kampung jiran-jiran kita. Sepatut kita nasihat bui benda kebaikan kita. Dengan nasihat ni juga tunjuk jalan kebaikan, akan kita dapat benda yang benar di akhirat kelak. Sedikit kita berkata perkara sebenar, ditulis akan sedekah atas kita. Ni nak ayat katanya sekali-kali dah insya-Allah taala. Maka nak ayat katanya lalai Allah Taala. Lalai kita terhadap Allah Taala hingga sampai hatta zurtumul maqabir. Sampai hari mati. Hari mati habis dah lah. Cuk dah lah kita di situ. Tak gitu ke? Dia sampai hari kita suk nyawa, badan dia terletak atas rumah, muka hadap ke atas, habis. Tak ada dah kita. Kekayaan kita habis. Ujian Tuhan pun tak ada dah juga. Habis. Dia ujian Allah Ta'ala, sepan santung Allah Ta'ala terhadap kita, ujian sebenar-benar, masa nyawa kita ada dalam badan. Apabila bercerai antara ruh dengan badan, habis ujian. Maka terima jazak, terima balas dah. Semata-mata terima balas. Dalam kubur beratus-ratus tahun terima balas. Beribu tahun terima balas sebaik. Hak pada kita buat baik 50-60 tahun. Dia terima balas beribu-ribu tahun, berjuta tahun di pada masa. Tak sudah tak kala masuk syurga. Sekadar hak kita buat amal 60-70 tahun. Buat jahat 70 tahun. Terima balas tak ada sudah di dalam neraka. Seperti orang sembah batu. Orang sembah matahari bulan bintang. Segala musyrikun, segala munafik. Segala kafirun, Yahudi Nasara, orang hak lain daripada beriman, lain pada Islam, terima balah dalam kubur tu semenjak hari tu tak tahu apa puluh ribu tahun dah. Gidi masa berjuta-juta tahun, akhir masuk neraka tak ada hari sudah. Salah dia 60 tahun aja. Dia tak semaya 60 tahun, tak puasa 60-70 tahun, dia sembah batu, kata tu ya. Tapi kerana mati di dalam syirik, musyrik dia, Tuhan tak redha sama sekali. Juga kita orang Islam serta beriman, laksana kita dak semaya puasa hari ni, masuk syurga, kita bertaubat sikit sebanyak hari ni, Tuhan ampun dosa, masuk syurga juga tidak ada berputus. Sekadar ibadat 60-70 tahun, kata tu ya. Cerlik-cerlik. Tapi kerana kebawahan Tuhan, dah keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala, cuci bersih hati kita, keyakinan masuk syurga
tak ada sudah. Bahkan tanpa hisab tidak ada kesudahan. Bertasalsul, tidak ada tidak ada sudah. Karena isi syurga, karena syurga tu haiwan. Isi hidup dalam syurga manusia. Manusia dan malaikat duduk di dalam syurga pun tidak sudah juga. Allah Akbar. Ni nak ayat kata hari ni sepatut sekali-kali dengan bulan Ramadan 10 akhir ni mari kita sama-sama banyak berdoa. Allahumma wahai Tuhanku. Ampunilah sekalian dosa aku ya Allah. Dosa aku banyak. Tu lu. Ni belum satu. Dosa lepas kemari dah semenjak daripadanya aku balik sampai ke hari ni. 60 umur, 70 umur katakanlah, ada 40 umur. Katakanlah berdoa. Ada dosa kita tu banyak. Kita buka dada dengan Allah Ta'ala. Karena Nabi Adam alaihimussalatu wassalam sabit dia turun daripada syurga. Turun daripada syurganya dua hok menepati. Hok betul-betul Tuhan ampun dosa dia. Satunya dia mengaku kesalahan. Dia mengaku betul-betul dengan Allah Ta'ala. Buka dada. Kesalahan dia tak kala dia pergi makankan satu buah kayu iaitu di dalam syurga. Hok Tuhan lagi. Hok Tuhan tak habis dia pergi makan. Ini kesalahan dia. Dia buka dada dengan Allah Ta'ala. Dalam duanya dia sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan doa. Sabit saya doa sama dah kita nak berdoa dengan Allah Subhanahu nak minta upama bulan puasa tak bulan puasa pun tiap-tiap daripada hari-hari malam. Selepas ibadat tak lepas ibadat kau kita mengatuk nak tidur banyak kita berdoa. Karena doa satu ni adalah mustajab. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Anak rakyat katanya hari ni adalah yang mustajab kitanya doa. Bulan puasa ni lebih doa. Tapi bulan lain pun adalah mustajab dengan doa. Kerana hari Jumaat ada satu lagi lepas pada bulan puasa. Tiap-tiap hari Jumaat, tiap-tiap malam Jumaat. Banyak kita buat amal, bahkan banyak kita berdoa pada hari Jumaat, malam Jumaat. Walaupun bulan puasa tak puasa, ni kelebihan malam Jumaat. Khassah tu habui atas syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ayah dan mama. Ingat sekali-kali kita hari ni. Sepatut hari ni benar-benar kita kena jaga. Hak tu uji kita dengan harta benda. Bukan kata harta benda kita, anak cucu kita, perakat kita boleh bawa ke siapa ke dalam kubur. Tak. Kita umur 70 tu, cuk dah. Tak ada dah harta nak makan apa lagi. Kereta tak pandai bawa dah. Rumah tak sedap dah. Rumah hak 2 lapis. Rumah habis 3 juta. Gida buat rumah pelepah sagu dah. Dengan hatak daun sagu. Dengan dinding daun cucuh. Nak duduk di belakang dah. Habis dah. Yang kita dah memohon daripada harta benda ni. Daripadanya umur 30 sampai ke umur 50. 20 tahun tu je. Tak ada dah masa kita. Di hari ni. Sekali-kali. Kalau kita ada banyaklah kita berbalik kepada bulan Ramadan lagi ni. Dan kita berkhidmat, bertabarruk, kita jaga zakat kita dah. Kita jagakan apa ni? Kepada anak-anak yatim dalam kampung, fakir miskin supaya kita tak lalaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak jaga kitanya. Sebagaimana Abdul Rahman bin Auf tak kala masuk puasa. Tak salah ingat mengikut pada satu sejarah dia masuk bulan puasa, harta dia separuh dia habis. Separuh dia habis. Kalau 10 juta, 5 juta habis. Kalau 100 juta, 50 juta habis. Ni harta Abdul Rahman. Nak misal dia katanya habis. Habis dia berkhidmat. Banyak tabarruk. Banyak bersedekah. Banyaknya apa-apa saja. Kerana dia mengikut daripada satu daripada ayat suci Al-Quran. Iaitu Tuhan kata Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlomba-lomba jalan kebajikan. Berebut kebajikan. Kebajikan ada 2 pada ibu-ibu dan bapa, mama dan ayah. Satu kebajikan dengan harta benda. Yang kedua kebajikan dengan rai dengan badan kita. Dengan rai adalah semaya tarawih kalau bulan puasa dah. Semaya tahajud, semaya sunat syukur, semaya qiyamul lail. Lebih laginya semaya 5 fardu, semaya rawatib tu dengan rai. Baca ayat suci Al-Quran, berzikir, mengatik, bertasbih, bertahmid, selawat ta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani orang panggil dengan rai kita. Allah Taala bui mulut, bui mata, bui rai tak menjadi sia-sia kita ingat dengan Allah Taala. Yang kedua, kita buat kebajikan berebut dengan jalan harta benda. Harta benda kita ada banyak mana. Orang Arab tinggi-tinggi sekali dia. Hidup dia jaga dengan harta benda.
Ada hok tak jaga pun 10 cabut 2 juga. Kita 10 cabut 2 hok jaga 2 hok tak jaga 8. Orang Arab balik kenya, orang hok jaga 8 hok tak jaga 2 dia balik utuh. Maka kita mari tunggulah. Perangai-perangai orang Arab setengah daripadanya kalau kita hidup Madinah di Mekah, kita hidup tanah Arab, kita boleh tengok demo ni buat kerja. Dalam amal ibadat Allahu Akbar, suasana sopan santun dia. Bila pada bulan Ramadan ni, demo ni tak nak terlupa dengan Allah. Tak nak terlupa dengan Allah. Dia jaga sungguh akhlak dia mulia sekali-kali. Ini kebanyakan saya ambil atas lumrah kebanyakan ala kita orang tanah Arab. Lagu tu nak ayat katanya dengan perekat dia tak bawa perekat disapa kepada hati senubari, tak bawa harta benda disapa masuk ke dalam ruh dah. Tak bawa juga anak cucu sapa ke dalam ruh dia, dalam rohani dah. Kadang orang kita ni dia banyak dalalah 3 cangwak ke umpama dalam Asia negara kita nak tengoknya. Kalau harta benda dengan anak pinak dengan perekat disapanya ke hati dalam, sapa ke senubari, siapa ke rohani mana. Dia bawa pergi ke mana dia tak tinggal. Kalau pergi ke Jepun ke mana, harta dia tak sebut harta dia situ. Dok sebut ke perekat dia situ. Kalau di rumah hok jadi kru, dok sebut kru. Hok jadi belak, dok sebut belak. Pergi ke mana pun. Dia tak tinggal. Hani kita takut sekali-kali. Maka dengan perekat banyak sekali-sekali. Hok Tuhan ada sebut dalam Quran semua tu hok ahli fitnah. Hok ahli neraka mudah-mudahnya banyak sekali-kali orang berperekat. Orang bawa harta banyak hari ni. Milik harta tak kena, tak pandang ajaran agama. Orang ada anak cucu melia-melia. Sebab itulah satu kali Nabi pergi kepada Malak Isra' Mi'raj tak lain tak bukan. Nabi pergi buka tengok, Jibril tengok ahli neraka. Banyak orang miskin. Banyak fakir miskin, ibu-ibu dan bapa. Contoh dalam kita nak pergi kata panjang, tekah buka Malaysia nak pergi Kota Baru. Apa dia kata? Allahu Akbar. Kawan ni pergi kain selas puga, bibi biasa, cep. Lakah cep masuk pegang. Tapi bagi orang harta benda banyak, dia buat pergi dengan kereta, dia buat pergi dengan tu, pergi penuh kereta, dia kena sekat, kena tanya banyak. Mudah-mudahan ayat katanya gitulah. Kama dia begitulah pada ayat seandainya. Akhirnya Tuhan katakanlah, janganlah kamu begitu. Janganlah begitu. Setelah Allah Ta'ala bui harta, bui anak cucu dah, jangan kamu waspada. Jangan kamu turut erat dengan nafsumu. Jangan begitu. Itu sebagai menesbitah lalu jaga. Jangan membui terlupa taat dengan sabab anak cucu dan harta-harta milik kamu. Saufa ta'lamun, lagi kamu ketahui akan kejahatan bermegah-megah dengan harta dan anak cucu. Saufa ta'lamun, lagi akan tanya. Lagi akan kamu tahu, lagi akan kamu tilik, lagi akan kamu sesah, tu maknanya. Lagi akan kamu tahu, lagi akan kamu sesah, mudah puja-puja harta hak tu habui lebih kurang. Mudah puja-puja di antara anak cucu kamu. Hingga siapa mu tinggal habis hukum hakam dengan Allah Ta'ala. Dan mudah puja perekat kamu tu. Hingga siapanya kamu terlupa dengan Allah. Kamu terlupa dengan mengaji agama. Kamu terlupa dengan semaya jemaah. Kamu terlupa dengan bersedekah, berkhidmat. Kamu hebat hingga siapamu ada sifat takabur. Kau hebat, kau hebat, kau hebat. Ketinggian dengan sabit kamu milik harta, ketinggian dengan sabitmu ada anak cucu lebih kelebih-lebihnya, dengan sabitmu ada perekat atau habui Allah qadar. Akal lagi mu kena tahu, akal lagi mu kena bertepah, akal lagi mu kena sesat dan lepas pada mu mati. Lepas mu bercerai di antara ruh dengan badan. Banyak dah mereka ada sesat dalam kubur. Tak sampai ke masa lagi, sekarang tak ada masa lagi. Banyak ada sesat dalam kubur. Hari ni duk minta nak naik ke lek. Nak beriman semula, nak yakin, nak ke masjid semula, nak ngaji agama semula, nak kelik mari semula. Hingga siapa banyak dok minta daripada harta benda dengan anak tu semula, nak kelik mari sekejap saja, nak sedekah lebih banyak, nak jadi tangan atas, nak berkhidmat, nak khairat, tapi apa boleh buat? Tuhan izin ke tak? Tuhan tak izin. Sebab tu ada cerita dalam suratul Sajadah. Hak kita dak baca hak kita duk baca pagi Jumaat. Ada buat semaya pagi Jumaat. Tuhan katakan Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan rakyat sendiri, kalau sekiranya mu tengok orang berdosa di sana, di mana? Dalam kubur upamu di mahsyar. Tak kalau dia siapa di sana, juga hormati dah kalau mu tengok tak kalau bakit esok Tuhan katanya, mereka itu izil mujrimun nanaki suru'usihim, tersukur sujud mereka itu tak sebengok, tak sujud dengan Allah Ta'ala di pada mahsyar. Kalau dalam kubur duk sujud dah sekarang dengan Allah. Sambil berkata pula dahnya, sambil duk royak dengan Tuhan, sambil duk mengadu. Tak bergadu-gadu, duk berjerit dengan Allah Ta'ala, duk mengadunya. Duk beri email, nak minta naik kelik semula. Di sisi Tuhan mereka, inda rabbihim rabbana, wahai Tuhan kami, faraji'na hatta kami kelik tak muka bumi. Farji'na hatta kami kelik ya Allah, walaupun sekejap hatta kelik, minta we hatta juga satu saat ya Allah, satu masa tak muka bumi. Sesat dah aku hari ni ya Allah, sesat dah kami minta nak kelik semula. Maka hari ni dia katanya sami'na, dengar dah aku ya Allah, absarna, tengok dah aku ya Allah, tengok. Faraji'na hatta aku kelik. Inna muqinun, aku nak beriman semula. Aku nak bertaubat. Aku nak serah diri aku dengan Allah Ta'ala semula. Na'mal salihan inna muqinun, supaya nak beriman semula, nak yakin semula, nak buka semula tubuhku ya Allah. Hok hidup dulu nak lepas berhabis, nak ambil hok mulai. Seolah kata nak ambil haji ni semula ya Allah, hatta kelak ya Allah, hatta kelak ya Allah. Tapi Tuhan tak hatta. Jawab Allah Ta'ala, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walau syi'na. Kalau kau hatta mu kelak semula apa lagu tu je mu ni. Itu bermaksud lagu tu. Aku taruh dah satu umur kamu 60 katakanlah 70 80, tapi mu tak ada mikir. Mu tak ada tengok. Dua telinga aku beri sifat dengar, dua mata aku beri sifat pelahap, satu mulut satu lidah cakap apa yang ia tidak ada bisu. Lebih lagi satu otak untuk buat mikir, satu hati untuk mu taruh si penep perkara hak baik. Tapi mu tak ada mikir. Tiap-tiap perkara hak Tuhan beri mu lepas. Hani orang panggil mu lalai dengan harta. Ni orang panggil mu lalai dengan anak cucu. Ni orang panggil mu lalai dengan mereka. Lepas habis. Kullu nafsin hudaha, tiap-tiap nafas, tiap-tiap ruh, tiap-tiap nyawa, tidak dapat petunjuk baginya. Ya aku taruh umur 60 70 sampai ke 100 dosa. Akhir sekali Tuhan katanya, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya aku nak memenuh mereka itu, tak lain tak bukan luah aku buat neraka jahannam. Aku buat neraka seluah-luah, aku nak buat siapa? Kerana nak buat orang lalai, orang terlupa dengan aku, dengan hukum hakam. Hak aku letak lebih kurang kau dah umur 50 60 katalah sampai ke 100 umur. Na'udzubillah min zalika. Di hari ni sekali banyak-banyak kita berdoa dengan Tuhan. Moga-moga kita dia lagi. Nyawa duk gagah lagi hambuh serup. Duk sedep dia dak hambuh. Dah hambuh terbaik dia seduk masuk dak kuat lagi. Mata pun kelip cepat lagi. Dan wairah pun kepala tak ada banyak sangat. Insya-Allah taala sama-sama kita pada bulan Ramadan ni. Ada lagi 7-8 hari banyak kita berdoa, dan lagi saya sekali-kali kita dengan Ramadan lagi. Insya-Allah taala moga-moga kita banyak ke berdoa we umur panjang. Umur panjang serta berkat dengan umur. Dia beri manfaat akan kebaikan kita. Sebagai kita lagi gini, kita nak semaya banyak lagi dengan Tuhan. Kita nak sujud banyak lagi. Kita nak orang panggilnya, kita nak doa Allah Ta'ala tu atas dunia sebagai nama abdi. Nak memperhambakan. Ada harta benda kita nak khairat, nak tabarruk.
Tidak adalah laksana kata harta kita ni nak bagi kepada anak dia banyak dak. Nah, kadang-kadangnya kita adalah katalah 50 rai. Anak 5 beradik habis 10 rai dak bagi dah. Nauzubillah min zalika. Hari ni kita buat kebajikan untuk kita. Semua hukum kita marilah contoh-contoh orang hak kemuliaan. Hak Tuhan sebut di dalam Quran, hak Nabi sebut pada hadis dianya banyak sekali-kali. Orang buat kebajikan, orang hak mulia sekali-kali di sisi Allah Taala. Banyak berkhidmat, banyak bertabarruk. Tak kecuali bulan puasa, tak bulan puasa. Mana di dalam satu tahun. Maksud di sini di dalam satu tahun. Bukan dengan sabit Ramadan tak Ramadan. Cuma Ramadan tu kita witness sikit. Tak Ramadan pun kita akal wah. Tuhan terima ibadat kita tak mesti pada hari apa bulan gapo. Bahkan tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap malam. Kalau malam ke sebelah akhir separuh malam. Daripada pukul 3, daripada pukul 1 sampai ke waktu subuh. Setahun cukup. Waktu tu dipanggil waktu barakah. Waktu itu untuk kita munajah dengan Allah. Waktu untuk kita menyesali. Waktu untuk kita mendaping diri dengan Allah. Nak berapak diri. Waktu tu waktu mengalir air mata untuk Tuhan terimakan balas bui kepada perkara yang baik. Tuhan maafkan sekalian dosa. Bukan kata bulan Ramadan kita duk kacau sebulan setengah padanya sebelah bulan tu raih. Allahu akbar. Sebelah bulan raih tak betul tangga masjid. Tak ada tempat mengajar, tempat taklim, tempat kuliah. Orang mengajar mana tak aja nampak nas tahu. Bulan ni bodak juga kita. Allah akbar. Di sini saya nak ayat katanya insya-Allah taala banyak kita berdoa laksana Tuhan buka hati senubari. Taufik hidayah daripada Allah. Hatu sesuai kita nak. Dia Tuhan taufik hidayah nasaya kita selamat. Selamat kita dunia nyata dah. Kita selamat hari mati, selamat dalam kubur, selamat daripada mahsyar. Kerana dia nak esok tidak adalah kita nak buat tupai menupai. Minta tolong menolong. Ada? Tak ada. Malaikat satu je kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adik-beradik ada tak boleh harap. Dalam kubur tak jumpa dah kita dengan adik-beradik. Di masyarakat dia bercara mu aku dah. Sampai itu Tuhan kata di dalam ayat suci Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari itu lari di antara kaum kerabat, adik-beradik, kakak adik, bahkan dengan ibu bapa sekalipun tak kenal dah. Lari masing-masing dah. Sanggup tinggal, sanggup segala-gala, tak sanggup nak berjumpa dah. Pakat bersorang lari, dua beradik pun tak boleh berjumpa dengan ibu bapa kerana dia urusan di antara kita hari ni ada baik ke jahat, ahli syurga ke ahli neraka. Itulah hak nyatanya di hari akhirat kelak, iaitu hari mahsyar. Tak lain tak bukan mereka yang selamat, mereka yang jaga daripada hukum-hukum Allah Ta'ala. Orang banyak ingat dengan Allah Ta'ala, banyak kasih dengan Allah, takut dengan Allah, lagi kasih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang berjaya. Dan dia jaga apa hak Tuhan beri kepada dia. Seperti mana nombor 1 daripada harta benda, nombor 2 iaitu anak cucu, nombor 3 daripada perekat kelebihan dia semasa hidup lebih kurang umur 60-70. Maka dia kita jaga ni selamat kita. Kita tak lepas tepi harta kita. Anak cucu kita pun lepas tepi. Tepi bukan tahu. Tepi di sini semata-mata kita hidup dengan Allah. Mari pakai ambil harta kita dengan anak kita, perekat kita mendapat diri dengan Allah Ta'ala. Moga-moga kita selamat di hari ini sampai kepada hari mati, dan selamat kitanya selepas pada masuk kepada alam barzah dan kepada alam mahsyar. Moga-moga kitanya tidak ada jadi menyesali sangat. Sesal memang kita sesal, tapi tak menjadi bersangat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pertanding sekadar tu saja lebih kurang dah 40 minit. Sejak 10 minit. Sejak 10 minit dengan kapung-kapung dengan akhir Ramadan, belik di antara lidah dengan gigi pun jadi betul-betul tak jadi cerak mana insya-Allah. Jadi hak saya ni hak babemeh bangun renak ni dah. Saya katanya boleh jadi dengan kali ni dah bulan Ramadan ni. Kerana isna dapat ni mungkin kita tu dalam hari 1 Syawal. Mungkin kita raya. Kalaulah saya tu tak ada mari
kita berjumpa lepas pada raya ni dengan sama-sama lek saya sendiri Baba Me. Terima kasih kepada kaum keluarga ibu bapa, ayah-ayah mama hak mana duduk turut dengan sekali Baba Wi. Siapa saja hak masuk di dalam Baba Channel FC dan pada lain lagi pun sama-sama kita ikuti. Sama-sama kita selamat hari raya Aidil Fitri, iaitunya dalam seminggu lagi tok hari Senin, hari Selasa insya-Allah. Sama-sama kita semaya hari raya dan sama-sama kita memaafkan ada silap salah, maka kita panggil temu jumpa salah dan memeluk berkucuk gi mari semeh. Moga kita Allah Taala maafkan dosa kita, kerana salah satunya syurga dok panggil pak basuh orang. Kita ingat dah ni akhir sekali saya nak baca hadis. Pak basuh orang syurga dok tunggu. Syurga dok menanti. Dok sebut, dok meluik-luik, dok melohong-lohong, iaitu pak basuh dalam kerjaan orang Islam serta orang beriman. Seperti kita ni lah. Satunya ialah kena kepada mereka absus salam. Apabila dia berjumpa dengan sama saudara, dia salam. Tak ada menakut orang, dia dulu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salamlah dia salam. Jumpa hok kenapa salam, jumpa hok tak kenapa salam. Pegang tangi, kucuk gi mari. Tak boleh nak kucuk pula dah, kita kawit pula dah. Tu masuk pula dah Yahudi separuh situ sikit. Na'udzubillahi min zalika. Salam kata Rasulullah. Orang salam syurga dak nanti. Syurga dak meluik-meluhung, dak panggil orang berakhiri salam. Hok kenal sama Allah, hok tak kenal pun dia salam juga. Nombor dua ialah titemu ta'am, bui makan kepada fakir miskin, kepada jiran-jiran tetangga yang awal. Dan dia jagalah kaum keluarga dia. Dia tak saya, tak kupik, tak kedekut. Bui makanlah ada harta dia sedekah. Dah berkhidmat, bertabarruk, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Tak bulan Ramadan pun gitulah kerja. Bukan kata bulan Ramadan saja kita nak kerja bersedekah, nak salam, nak apa pun. Lepas Ramadan sebelah bulan pun tak bergaduh-gaduh dia nak bui makan kepada fakir miskin, tanya khabar, orang susah. Nak ayat katanya anak-anak yatim. Allah, kemurahan, kelebihan sekali-kalinya. Yang kedua titemu ta'am. Yang tiganya ialah wasilatul arham, iaitu berhubung rahim. Berhubung rahim, jangan kita atur rahim, memutus rahim, na'udzubillah. Orang memutus rahim walaupun pada malam Lailatul Qadar, Allah Taala payah nak ampun dosa. Diampun. Bukan kata tak ampun, payah nak ampun dosa. Allahu akbar, na'udzubillah. Ni akhir sekali yang kepaknya ialah as-salatul lail wan nasu niyamu. Banyak semaya malam sedang mulai bulan Ramadan. Kita semaya qiyamul lail, semaya sunat syukur, semaya sunat tahajud. Jangan diberadu. Insya-Allah, insya-Allah. Patut kita ambil contoh bulan Ramadan, kita pergi kerja sebelah bulan lagi. Salatul lail wan nasu niyamu. Dia bangun semaya malam pukul 3, pukul 4. Dia bangun semaya ketika manusia duk tidur. Wan nasu niyamu, ketika manusia duk tidur dia bangun semaya. Maka orang ni syurga duk panggil. Satu absus salam, bui salam. Yang kedua titemu ta'am, bui akan makan makanan kepada orang fakir-fakir, orang miskin, orang susah ada sekitar, jiran-jiran dalam kampung. Yang ketiganya wasilatul arham, berhubung rahim, jangan balah. Tak boleh cukah balah adu mengadu, tak boleh. Ni haram sama sekali. Haram mu'abbad. Yang akhir sekalinya ialah salatul lail wan nasu niyam. Semaya malam ketika orang tidur. Pak perkara ni kita ada so tak apa dah. Moga-moga syurga nanti kita. Kau dah tu saja petang ni, ibu-ibu dan bapa, mama dan ayah, saya hundur lafaz dengan kalam mulia, kalam yang kasih saya sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.